A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memperbanyakkan segala amal kebaikan supaya kita dapat memetik hasilnya apabila kita meninggal nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah Ibrahim ayat 26. Cuba tengok maksud ayat sebelum ni dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Sebelum ni Allah buat contoh perumpamaan. Banyak Allah sebut ayat-ayat yang Allah bagi tahu Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran. Kami telah membuat perumpamaan untuk manusia fi hadzal Quran, dalam Quran ini. Jadi kalau kita kira tu mungkin lebih pada 50 contoh-contoh yang Allah buat dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Kalau kita belajar sekarang di sekolah ke, di universiti ke, dia ada alat bantuan mengajar, alat bantu mengajar, projektor ke, LCD ke, kan, peta minda ke. Itu semua untuk memudahkan pelajar-pelajar faham apa yang dipelajari. Maka contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran sebenarnya alat bantuan mengajar untuk manusia lebih mudah nak faham apa yang Allah nak sampaikan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang lepas juga, Allah bagi tahu tujuan Allah buat perumpamaan ialah dalam ayat 25, kan, wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Allah membuat contoh-contoh perumpamaan untuk semua manusia. Untuk semua manusia, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka yatazakkar, ambil pengajaran. Dan sebab itulah Allah sebut juga dalam ayat lain dalam surah Al-Hajj, Allah kata fastami'ulah, wajib dengarlah kepada contoh-contoh yang Allah nak buat ini, menunjukkan wajib kita faham dan wajib kita hayati apa maksud contoh yang nak Allah sampaikan. Okey, contoh yang lepas ialah Allah buat contoh kalimah yang baik dalam ayat 24, kan. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Contoh Allah buat ialah perkataan yang baik. Perkataan yang baik ialah kata Ibn Abbas, la ilaha illallah. Ada juga pendapat mengatakan perkataan yang baik ialah Islam ataupun Al-Quran. Perumpamannya seperti kasyajarah tayyibah, pokok yang baik. Apa ciri-ciri pokok yang baik? Asluha sabitun, akarnya menjunam ke dalam. Maknanya kalau pokok tu baik, akarnya mesti menjunam ke dalam. Supaya apa? Supaya tidak tumbang. Walaupun datang angin ribut yang kuat, taufan ke, pokok tu tak akan tumbang bila akarnya menjunam ke dalam. Satu, sifat pokok yang baik. Yang kedua, wa far'uha fis sama', cabangnya, dahannya meninggi sampai ke langit. Maksudnya ialah dahannya menghasilkan buah-buahan
yang boleh dimanfaatkan oleh begitu ramai manusia. Kadang-kadang buah tu ada di Mekah, buah kurma, tapi hasilnya dimanfaatkan oleh seluruh penduduk dunia. Itu maksud pokok yang baik. Maka begitu juga kalau kalimah yang baik, kalimah la ilaha illallah, kalimah yang sumbernya daripada Quran dan Sunnah, makna akarnya dalam, dia tak akan goyah. Walaupun datang hujan yang besar, hujan yang sangat-sangat luar biasa, dia tak akan goyah. Dia tetap berpegang dengan akidahnya. Dan hasil kebaikan kalimah tersebut pula akan dirasai oleh orang lain. Sebagaimana Nabi membawa kalimah yang baik dan hasilnya dimanfaatkan oleh bukan orang Arab saja, bukan orang yang di zaman Nabi sahaja, tapi dimanfaatkan oleh satu dunia dan sepanjang zaman. Kenapa? Sebab Nabi membawa kalimah yang baik. Jadi maksudnya, kalau yang baik mesti berkekalan. Kalau yang tak baik, dia tidak akan kekal lama. Kemudian hari ini Allah nak buat contoh pula. Contoh yang kedua, lawan kepada kalimah yang baik. Contoh yang kedua ialah lawan kepada kalimah yang baik. Kalau yang baik ialah kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, Al-Quran, Islam. Maka kalimah yang tidak baik ialah kita tadabbur. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalu, dan perumpamaan. Kalimatin, perkataan, khabisatin, yang buruk ataupun yang jelek. Khabisah, khabisah ni makna yang buruk. Ada perkataan yang kita dalam doa yang kita selalu baca. Daripada asal perkataan khabasa, kan? Daripada khabasa keluar khabisah, keluar juga khubus, keluar juga khaba'is, kan? Jadi semuanya bermakna buruk ataupun jelek. Jadi apa doa ataupun zikir yang kita selalu baca ni, yang ada perkataan khubus? Doa maksud tandas kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksud dia apa dah? Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan jantan ataupun makna khubus ialah keburukan, tapi yang ni makna dia syaitan. Apa kaitannya? Sebab semua yang datang daripada syaitan adalah buruk. Semua yang datang daripada syaitan semuanya buruk, khabisah. Jadi perumpamaan perkataan yang buruk. Kalau sebelum ni kalimah tayyibah, apa dia kalimah khabisah? Kalimah tayyibah ialah la ilaha illallah. Kalau kalimah khabisah, apa pula? Dia sebenarnya Allah nak perumpamaan yang berlawanan. Kalau yang ni tayyibah, sini khabisah. Kalau sini la ilaha illallah, sini syirik. Jadi perumpamaan perkataan yang syirik ataupun apa saja yang membawa kepada syirik, kufur, maksiat, semua sekali yang membawa kepada syirik, adalah seperti syajarah, pokok khabisah
yang buruk. Okey. Apa pula pokok yang buruk? Kalau kalimat tayyibah iaitu la ilaha illallah, sama dengan pokok yang syajarah tayyibah. Apa dia pokok yang baik? Kita dah belajar. Ialah pokok apa? Ada hadis sebenarnya. Pokok kurma. Kurma, nakhlah. Ini sebagai contoh lah. Pokok kurma ni akar dia mendalam, menjunam. Kemudian dahan dia menghasilkan buah yang banyak dan sekarang sepanjang masa dan boleh dimanfaatkan oleh begitu ramai. Sampai ke satu dunia buah kurma sampai. Okey, kalau syarat kalimat khabisah sama dengan seumpama syajarah khabisah. Seperti pokok yang khabisah. Apa dia contoh pokok yang khabisah? Pokok yang nanti dia akan sebut apa sifat dia. Pokok yang akar dia tak menjunam ke dalam, kemudian dahan dia naik sikit je tumbang. Disebut dalam tafsir, pokok ni tak ada kat Malaysia ni. Hanzal. Sifat pokok ni apa dia? Baunya busuk, kemudian rasanya pahit. Pokok Hanzal baunya busuk dan rasanya pahit. Okey? Apa sifat pokok yang buruk ni? Ya Allah nak buat contoh. Inilah syirik sebenarnya. Apa sifatnya? Ujutus sat, yang tertumbang lah. Tumbang ataupun jatuh min fauqil ardi, dari fauqi apa? Atas bumi ataupun atas tanah. Kenapa dia jatuh? Sebab akar dia tak kuat. Malaha, tidak ada baginya, bagi pokok ni min qarar. Qarar apa dia? Dari qarar ni keteguhan. Kenapa dia ujutus sat? Kenapa dia tumbang dengan mudah? Sebab dia tidak ada keteguhan, iaitu akar dia tak menjunam ke dalam. Saya tak tahulah kalau kat Malaysia ni pokok apa. Kalau Hanzal ni saya cari dalam kamus, tak ada terjemahan. Sebab pokok ni tak ada kat Malaysia. Dia nak terjemah apa pun tak boleh. Tak apalah, kita tengok kat Malaysia apa dia pokok yang akar dia tak dalam dan buahnya pahit dan mudah tumbang. Pokok apa? Makna pokok ni tak ada faedah lah. Pria sedap tu kalau goreng dengan tepung. Pokok lalang. Pokok lalang tak ada buah. Tak ada contoh. Okey? Jadi maksud dia apa dah? Inilah contoh perkataan yang buruk. Allah nak bagi tahu perkataan yang buruk macam pokok ni lah, yang akar dia tak kuat dan mudah tumbang, buah pun tak boleh dimanfaatkan. Begitulah perkataan yang syirik. Perkataan yang syirik, yang engkar pada Allah, yang menolak Quran dan hadis, dia seumpama pokok itulah, tak akan dimanfaatkan dan tak bertahan lama. Okey. Dua kan? Satu, perkataan yang tajibah, la ilaha illallah ataupun Quran. Yang kedua, perkataan syirik, lawan kepada la ilaha illallah ataupun menolak Al-Quran. Ada yang ketiga tak? Tak ada. Dua je. Jadi sama ada kita pegang pada kalimah tayyibah, maka dia tak akan goyah, dia tak akan tumbang dan manfaatnya akan merebak.
Sebagaimana Nabi bawa kalimah tayyibah, Nabi dah mati. Tapi kalimah yang dibawa oleh Nabi sampai hari ini tak. Dan merebak seluruh dunia tak. Dan akan kekal sepanjang zaman. Tapi perkataan yang dibawa oleh Fir'aun, oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, habis macam tu. Yang ada ni bukan ikutan kepada yang dulu, tapi reka yang baru. Walaupun lebih kurang sama. Okey? Kemudian Allah beritahu. Hasil kalimah tayyibah ni apa dia? Sebelum ni Allah bagi secara umum kan. Dia cabangnya dah hanya sampai ke langit. Iaitu segala amalan soleh yang berasas kepada tauhid, amalannya, pahalanya akan sampai ke langit, sampai ke Tuhan. Dan manfaat amalannya akan merebak kepada orang lain. Mana kalau kita duduk kat mana-mana, kalau kita ada kalimah tayyibah, orang akan rasa keberadaan kita. Orang rasa kebaikan kita. Kalau kita bawa kalimah tayyibah. Tapi kalau kita duduk kat mana-mana, orang tak rasa kebaikan kita. Kadang-kadang orang, kalau boleh kita tak datang pun lagi bagus. Itu menunjukkan apa? Yang kita bawa ialah kalimah khabisah. Kita bawa buah hanzal. Pahit, orang tak nak makan. Kan? Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Kita ni jenis orang yang orang suka kita ada kat situ ataupun orang tak suka. Ni suka ni maksud suka pada kebaikan lah. Kadang-kadang penyanyi ramai orang suka kan, tapi suka pada yang tak baik. Betul lah, Nabi pergi ke mana pun menjadi kan. Orang beriman duduk kat mana-mana pun menjadi. Orang beriman kalau berhijrah ke Australia, dia akan buat dakwah di sana. Kalau berhijrah ke UK kan, dia akan buat dakwah ke sana. Sebab yang dibawa ialah kalimah khabisah. Tapi kalau orang tak beriman, cuba tengok, ada tak orang Palestin ke, orang Syria akan datang kat sini, kita tak rasa kebaikan dia. Ada kan? Ada. Sebab dia bukan bawa kalimah la ilaha illallah. Dan ada juga yang datang ke sini, kita rasa kebaikannya. Macam orang Syria kan? Ada tak? Siapa? Lain pada tu lah. Itu je. Ada kan? Mesti. Sebab dia bawa kalimah la ilaha illallah. Jadi kita muhasabah diri kita. Kita bawa kalimah apa ni? Okey? Kemudian Allah beritahu ayat seterusnya. Apa kesan? Kesan kalimah tayyibah yang dibawa oleh seseorang. Selain pada kebaikannya di dunia. Allah beritahu. Yusabbitullah. Allah meneguhkan. Allah meneguhkan allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Allah akan meneguhkan orang beriman. Siapa orang beriman ni? Tak, ciri-ciri orang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Apa dia? Kalau kita tanya apa ciri-ciri pelajar universiti kan, kita boleh jawab. Dia tak pakai pakaian sekolah kan? Nampak ada image taat. Kalau definisi orang beriman apa dia? Beriman, yakin di hati, dan ikrar di lidah, dan beramal dengan anggota badan. Juga beriman juga maksud ialah beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah, beribadat pada Allah, beriman dengan al-asma' was sifat, jangan ubah apa. Jadi semua sekali itu barulah dipanggil beriman. Dan tanda yang paling jelas orang beriman ialah apa bukti ataupun tanda yang paling jelas bahawa orang itu beriman? Dia cakap perkataan yang baik. Beramal soleh, amal soleh. Kalau Nabi sebut satu lagi hadis, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini definisi muslim. Sama juga definisi al-mu'min. Tengok Nabi kata orang muslim. Nabi tak kata muslim ialah orang solat,
Orang yang solat malam, kan? Orang yang pergi haji, pergi umrah berkali-kali, tak. Siapa Muslim yang sebenar? Iaitu man salima al-muslimun. Orang Islam yang lain selamat. Bukan dia selamat. Kalau dia Muslim, orang Islam yang lain selamat. Dari apa? Dari lidah dia dan daripada tangannya. Boleh faham? Apa maksud dia? Apa yang Nabi nak bagi tahu definisi seorang Muslim? Akhlak. Kadang-kadang dia solat tapi mulut dia leza. Dia bukan Muslim. Dia pergi haji dah 10 kali tapi makanan lambat maki orang. Dia bukan Muslim. Boleh? Itulah dia ibadat ni, solat, puasa, haji. Dia dalam Quran hanya kata ulama 1% dia. Dalam Quran ni cerita pasal solat, pasal haji ni lebih kurang 1% je. Yang 90% lebih cerita pasal apa? Akhlak. Dan Nabi begitu jelaskan apa tujuan Nabi diutuskan. Apa tujuan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan, untuk mengindahkan akhlak. Bukan untuk solat sahaja, bukan untuk haji umrah, bukan kan untuk khatam Quran ke, bukan. Jadi orang mukmin macam tadilah, yakin di hati, ikrar di lidah dan beramal dengan amal soleh. Tanda yang paling jelas akhlak. Inilah bila dia bawa kalimah tayyibah, hasilnya akhlak. Dia duduk kat mana-mana orang rasa seronok duduk dengan dia. Kalau dia hilang, orang rindu. Ni kalau dia tak ada tu, orang sujud syukur. Itu apa tu? Kalau nampak dia datang je, orang pun angkat punggung kan. Itu tanda-tanda dia bawa kalimah khabisah. Okey. Allah akan teguhkan untuk orang-orang beriman. Apa yang Allah akan teguhkan? Bil qawli ats-tsabit. Dengan qaul. Qaul ni kalam. Perkataan. Perkataan apa? Perkataan ats-tsabit, yang teguh. Apa maksud ni? Perkataan yang sabit ni. Makna dengan keimanannya, dengan kalimah la ilaha illallah, Allah akan teguhkan imannya. Di mana ni Allah akan teguhkan? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Okey, macam mana contoh? Hidup adalah ujian kan? Ramai orang solat, ramai orang puasa, tapi bila Allah bagi ujian, goyah. Qaul sabit tak ada. Kenapa? Allah tak teguhkan. Kan? Bila diuji dengan kesenangan, kemewahan, kaya je habis, lingkup. Makna apa? Allah tak teguhkan. Kan? Kenapa Allah tak teguhkan? Kenapa Allah tak teguhkan? Sebab dia bukan bawa kalimah tayyibah. Dia bawa ialah kalimah khabisah. Pada zahirnya nampak kalimah tayyibah, tapi hati dia bukan. Orang macam ni nampak warak, nampak rajin salat, tapi bila dia uji, tumbang. Contoh macam Bilal bin Rabah kan. Dia bawa kalimah tayyibah. Bila dia uji, dia seksa, Allah teguhkan. Allah teguhkan. Sahabat-sahabat kan, bila diuji dalam peperangan Badar, Allah teguh tak? Teguh, ya. Tapi Nabi dan para sahabat Nabi cedera tak? Cedera. Dan ramai tak sahabat yang mati syahid? Kenapa Allah tak bagi kemenangan? Sebab apa? Sebab kalimah tayyibah dia tak berapa kuat, tak berapa mantap. Ada lagi unsur-unsur khabisah, iaitu nakkan dunia. Sebenarnya Allah teguhkan, tapi cara Allah yusabbit, Allah nak teguhkan
para sahabat dalam peperangan Badar, Allah nak teguhkan. Tapi caranya apa? Allah bagi kalah. Sebab kalau tak kalah ni, dia akan lagi masalah. Ha? Apa dia? Sorry, dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Kan? Contoh lain kan? Ketika Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun dengan tenteranya, dan di depan tu laut kan, apa kata pengikut Nabi Musa? Apa kata pengikut Nabi Musa? Mana akidah dia, iman dia teguh ke goyang? Goyang. Dia kata apa? Mana dia pandai cakap bahasa Melayu? Inna, ini ayat Quran ni, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita semua lamudrakun, akan ditangkap. Habis. Mana goyang? Goyang. Kenapa goyang? Sebab dia dalam hati mereka ada khubus. Takut pada orang, takut pada Fir'aun. Tapi apa kata Musa pula? Allah hanya teguhkan orang yang beriman. Pengikut Musa tak berapa beriman, maka Allah tak teguhkan. Nabi Musa, Allah teguhkan sebab dia betul-betul beriman. Apa kata Musa? Dalam keadaan tentera Fir'aun di belakang dia, ratusan ribu, dan depan dia laut. Hati dia sedikit pun tak rasa takut ataupun risau. Dia kata apa? Kalla, inna, sesungguhnya ma'i Rabbi, saya hadir ni. Cuba terjemah. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak apa? Dia kalla ni menafikan yang lepas. Yang lepas apa kata pengikut dia? Kita akan ditangkap apabila kita. Musa terus menafikan. Sekali-kali tidak. Tak mungkin. Kemudian dia beritahu sebab. Kenapa kita tak mungkin ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun? Inna ma'i, sesungguhnya bersama aku ada Rabbi. Dan Rabbi saya ni akan menunjukkan jalan keluar. Masa Musa sebut ni, dia tahu tak bahawa Allah akan belahkan laut depan. Dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, macam mana dia boleh cakap dengan penuh yakin? Sebab dia beriman kepada Allah. Bila beriman dengan Allah, dia tak, walaupun tak tahu apa cara Allah akan buat, dia akan yakin. Itu dia panggil kalimah tajibah. Okey? Jadi jangan takut pada Dajjal. Jangan takut. Kalau kita takut, iman kita ada masalah kan. Okey, Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad duduk dalam gua. Gua apa? Masa dia berhijrah ke Madinah. Hira ke, Sur ke, Gua Musang? Gua mana? Tak, masa Nabi sembunyi. Hira ke Sur? Sur. Okey, berapa hari Nabi duduk kat situ? Sebulan. Mana ada sebulan? 3 hari. 3 hari 3 malam. Kan? Okey? Untuk lari daripada siapa? Orang musyrikin kan? Dan akhirnya orang musyrikin jumpa tak gua tu? Jumpa kan? Dan orang musyrikin duduk kat mana? Betul-betul depan pintu gua. Bila Abu Bakar nampak, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau mereka tunduk je, sebab Abu Bakar nampak kaki tu, sebab gua tak ada pintu. Maka kata Abu Bakar pada Nabi, kalau mereka tunduk je, pasti mereka nampak. Kan? Tapi apa jawapan Nabi? Anak bagi tahu ni contoh, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya, masa kehidupan di dunia. Hati Nabi tenang je. Nabi jawab apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Bukan. Itu ada penambahan tu. Jangan tambah ayat Quran. La tahzan saja, tak ada la takhaf. La tahzan, innallaha ma'ana. Cuba perhati ya. Jangan kau sedih kerana
Dia beritahu sebab tak? Sebab apa tak boleh sedih? Sebab apa tak boleh takut? Sebab apa? Kalau Allah pencipta langit ada bersama, logik tak kita masih takut? Kalau kita masih takut, mana apa? Kita ada masalah kat sini. Kita tak beriman. Bila tak beriman, Allah tak teguhkan iman kita. Dia kalau ikut kata Abu Bakar, macam ni ya. Abu Bakar kata apa? Kalau mereka tunduk, mereka kan nampak kaki kan? Akan nampak kita. Sepatut Nabi jawab macam mana? Mereka tak akan nampak. Ikut kenyataan Abu Bakar kan? Lebih kurang ayat macam tu. Kalau mereka tunduk, mereka akan nampak kita. Sepatut Nabi jawab, mereka tak akan nampak. Tapi Nabi tak jawab sebagaimana ayat Abu Bakar. Nabi jawab apa? Apa sebenar? Kenapa Nabi tak jawab mengikut ayat Abu Bakar? Nabi nak bagi tahu apa ni? Jangan takut orang musyrikin nampak. Sebab apa? Sebab Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, orang musyrikin nampak pun dia tak boleh buat apa. Boleh faham? Sebab Allah ni, orang musyrikin nampak tak Tuhan? Dan Allah nampak tak orang musyrikin? Jadi kalau orang musyrikin nampak Muhammad pun, Allah nampak, mereka tak nampak Allah. Allah boleh buat apa saja. Ini masalah akidah. Kan? Oh, teguh iman. Boleh kan? Kita kalau ada polis kat depan, gelisah tak? Gelisah tak? Ada roadblock kat depan. Teguh tak hati kita? Tenang je. Okey. Penumpang ni ada 4 orang ni. Fadil kata pada Epa, macam mana Epa ni? Epa menjawab, la tahzan, inna. Ataupun Epa jawab apa? Itulah aku cakap dah, jangan pergi, kamu nak pergi juga. Dua-dua, 2 kali 5. Boleh faham? Ini makna contoh Allah teguhkan orang beriman dengan kata-kata yang teguh. Di mana? Masa hidup kat dunia. Yang ni yang Nabi kata orang beriman hidupnya sentiasa tenang je. Apa saja berlaku, tenang je. Bila tak tenang, ada ketika sedih, ada ketika goyah, ada ketika malah beribadat, makna dia bukan bawa kalimah tayyibah yang sebenar. Okey? Sekarang, yang Allah teguhkan orang beriman, adakah di dunia sahaja ataupun di akhirat sekali? Ya Allah. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Macam mana tu? Allah teguhkan orang beriman di akhirat. Macam mana? Sebenarnya keadaan yang paling genting, yang paling menakutkan, masa kat dunia ataupun di akhirat? Akhirat kan? Tapi kebanyakan manusia yang paling dia risau, dunia ke akhirat? Betul kan? Oh, tu bahaya tu. Yang dia takut ialah yang dunia yang 70 tahun. Yang akhirat bukan 70 tahun. Kekal. Okey. Dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan Allah teguhkan hati orang beriman di akhirat. Pertama ialah masa nak mati. Masa nak mati dia boleh mengucap dengan senang. Sebab apa? Yusabbit, Allah teguhkan. Senang je dia mengucap la ilaha illallah. Yang kedua ialah Allah teguhkan hatinya masa dalam kubur. Itu disebut jelas dalam hadis. Maknanya bila dalam satu hadis Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, bila mayat diletak dalam kubur, dan ditanam, maka ahli keluarga si mati beredarkan. Kemudian si mati akan mendengar apa? Akan dengar bunyi selipar kasut ahli keluarga mereka yang dah beredar. Dia dengar tu. Dia dengar. Kemudian lepas dah habis bunyi tu, 2 malaikat datang, Munkar dan Nakir, bangunkan dia. Sebelum tu dia baringkan. Bila dah semua dah beredar, malaikat datang dan bangunkan dia. Untuk apa ni? Untuk disoal. Lalu dia tanya 3 soalan. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia jawab apa? Kalau dia bawa kalimah tayyibah di dunia, yusabbitullah, Allah akan teguhkan di akhirat. Dia akan jawab Rabbi Allah. 2 patah je. Soalan 2 patah, jawapan 2 patah. Soalan kedua, madinuka,
Apa agama engkau? Dia akan jawab? Ha. Dini al-Islam. Dia tanya tak, apa mazhab kamu? Ha? Tak ada. Mazhab Syafi'i ke Hanbali? Akidah Asy'ariyah ke Maturidiyah? Ha, soalan tu semua tak ada. Yang dia akan jawab dini al-Islam. Yang ketiga, man nabiyuka ataupun madza taqul fi hadzal rajul. Kamu cakap apa pandangan kamu tentang lelaki ni? Dia akan jawab Nabi Muhammad ataupun innahu Rasulullah abduhu wa rasuluh. Dia boleh jawab tu sebab apa? Sebab Allah yusabbitullah. Kenapa Allah teguhkan jawapannya? Sebab dia bawa di dunia kalimah tayyibah. Lepas dapat jawab je, apa Allah buat? Allah bukakan kuburnya seluas mata memandang. Ada satu riwayat 70 hasta, panjang 70 hasta, lebar 70 kali 70. Kubur kita sebenarnya berapa kaki? 6 kali 6 lah. Kaki panjang lah. Saya tak tahu, saya tak pernah, tak ada pengalaman, tak pernah masuk. Ha? 6 kali 6 ke? Dalam 6 kaki kan? Panjang? 6. Kan? Ha. Bila dapat jawab soalan, Allah teguhkan hatinya dapat jawab soalan, kubur ni akan meluas. Ha, sini jadi 70 hasta, sini pun 70 hasta. Dan satu riwayat lagi akan luas sejauh mata memandang. Maknanya selagi mana kita boleh nampak, seluas itulah kubur kita. Ada orang tanya, habis tak kalau seluas mata memandang, kubur sebelah jadi apa? Lenyek habis ke? Ha. Macam mana nak jawab? Mak saya, Allah yarham, dah meninggal. Dia pernah tanya saya, kalau kubur orang beriman dah luas kan, kanan ada kubur lain, kiri, belakang, depan semua ada kubur lain, macam mana kubur dia boleh meluas seluas mata memandang? Macam mana nak jawab? Ha? Dia sebenarnya Allah bagi otak kita akal untuk memikir hal dunia sahaja. Bila masuk alam kubur, alam akhirat, otak kita tak boleh nak fikir. Dan Allah Maha berkuasa untuk luaskan kubur sejauh seluas mata memandang, tapi keliling tu ada kubur lain. Allah Maha berkuasa. Jadi tak payah fikir, tak fikir. Pening kepala je. Okey? Dan yang kedua, Allah buat apa? Allah buka pintu syurga. Allah buka pintu syurga. Maknanya kalau kita ni orang yang bawa kalimah tayyibah dan Allah tetapkan hati kita boleh jawab soalan, Allah buka pintu syurga, kita nampak tempat kita dalam syurga. Seronok tak bila nampak tempat kita dalam syurga? Dan ada satu hadis yang lain, bila kita dapat jawab soalan, Allah malaikat akan tunjukkan tempat kita di neraka. Hadis sahih ni. Bila kita dapat jawab soalan, 3 soalan tu, Allah akan tunjuk tempat kita di neraka. Kemudian dikata pada kita, inilah tempat kamu. Inilah tempat kamu. Tapi sebab kamu beriman, ditukarkan tempat kamu menjadi syurga. Barulah lepas tu ditunjukkan tempatnya di syurga. Kenapa Allah tunjuk kepada orang beriman tempat di neraka? Padahal dia tak akan masuk neraka pun. Kenapa? Apa faedah? Supaya kita bersyukur. Bila kita nampak tempat kita dalam neraka, kemudian dengan api panah, tiba-tiba Allah kata dah tukar. Ya Allah, lagi kita akan bersyukur kepada Allah. Okey? Dan kalau orang tak beriman, bila ditanya 3 soalan, siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Apa agama kamu? Tak tahu. Apa kamu cakap tentang Muhammad ni? Dia jawab apa? La daraitu wa la talaitu. Aku tak tahu dan aku tak baca. Aku dengar orang cakap dia ni gila, dia ni tukang sihir, itu je aku tahu. Bila dia tak dapat jawab, sebab Allah tak teguhkan hatinya. Kenapa Allah tak teguhkan? Sebab masa kat dunia dia bawa kalimah khabisah.
Lepas tak boleh jawab, Allah buat apa? Allah himpitkan kuburnya. Ni. Yang 6 kali 6 tadi menjadi semakin sempit-sempit dan menghimpit badan dia sampailah tulang rusuknya berselisih. Ni, tulang rusuk kita masuk antara kanan dan kiri, masuk. Kemudian dipukul dengan tukul besi. Bukan tukul kayu, bukan tukul plastik. Tukul besi, dan dia akan masuk dalam tanah sedalam 70 hasta. Kemudian dia akan menjerit, dia akan meraung sampai satu dunia semua makhluk dengar kecuali manusia dan jin. Itu hadis sahih. Puncanya apa? Kat dunia dia bawa kalimah khabisah. Okey, bolehkah? Maka sebab tu sebaliknya apa dia? Ini Allah yusabbit, perkataan yang tayyibah. Di mana dia akan teguh ni? Fid dunya wal akhirah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan? Saya lupa ayat tu. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi Allah kata, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga tanpa diuji? Dan sebagaimana orang-orang dahulu diuji. Bagaimana orang dahulu diuji? Mereka ditimpa kesusahan, kesakitan, penderitaan, zulzilu, digoyang, iman mereka digoyang. Tapi sehingga mereka kata apa? Kepada Nabi, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Maka Allah jawab apa? Pertolongan Allah dah dekat. Makna Allah teguhkan hati dia. Walaupun teruk diuji, teruk ada musibah besar macam mana, dia tetap bertahan. Sebagaimana Bilal dan sebagainya. Yang tak beriman pula, yang bawa kalimah khabisah, Allah kata apa? Wa yudhillullah, dan dia dan Allah menyesatkan az-zalimina, orang-orang zalim. Siapa orang zalim ni? Orang yang kalimah khabisah. Yang bawa kalimah khabisah. Bila Allah kata dia zalim, Allah menyesatkan orang yang zalim. Yudhillu, menyesatkan, lawan apa? Tak, dalam perkataan, dalam ayat ni. Lawan dia yusabbit. Bila Allah tak teguhkan, maknanya Allah sesatkan. Okey. Dan bila Allah kata Allah sesatkan dia, Allah begitu. Sebab apa Allah sesatkan? Kenapa Allah sesatkan dia? Sebab dia yang memberi perkataan yang buruk. Jawapan dalam ayat ni. Itulah tadabbur. Allah tak kata Allah menyesatkan mereka. Tak, Allah sebut Allah menyesatkan orang zalim. Makna apa tu? Allah nak bagi tahu kenapa Allah sesatkan mereka? Sebab mereka zalim. Apa makna zalim? Tidak menetapkan sesuatu tempatnya. Apa makna zalim? Kalau kalimah tayyibah, la ilaha illallah. Kalau kalimah khabisah, syirik. Jadi zalim makna dia syirik. Ada dalil. Luqman larang anak dia mensyirikkan Allah. Kemudian dia beritahu, Inna syirika la zulmun azim. Mana ustaz tahu zalimnya adalah syirik? Dalilnya surah Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang jadi kenapa Allah sesatkan mereka? Sebab mereka zalim. Satu, jadi sebab mereka zalim, maka Allah sesatkan. Yang kedua, adakah mereka dizalimi? Tak. Zalim mana? Mereka menzalimi diri sendiri. Kalau mereka dizalimi, ayat dia macam mana? Bahasa Arab. Tak, isim.
Kalau zalim, orang yang zalim. Kalau orang yang dizalimi, tak. Ada tak hadis yang Nabi kata doa orang yang dizalimi mustajab? Cuba baca hadis tu. Da'watul mazlum. Mazlum. Doa al-mazlum. Mana dia dizalimi? Kalau dia zalim, zalim. Boleh? Jadi kalau Allah kata wa yudhillullah al-mazlum, mana Allah yang zalim? Tak. Tapi kalau Allah kata Allah menyesatkan orang yang menzalimi diri sendiri, Allah tak zalim. Allah adil. Allah bagi hukuman mengikut perbuatan dan pilihan dia. Boleh faham? Tengok, kalau betul orang tu dizalimi, dia akan dapat apa? Dapat apa? Orang yang dizalimi. Ini dalam hadis ni, doa orang yang dizalimi mustajab. Mana bagus tak dizalimi orang? Bagus tak? Tapi ramai tak orang yang dizalimi merunguk, marah? Ramai. Pasal apa? Ni Nabi puji ni, orang dizalimi ada kebaikan. Sebab tu ada pepatah Arab. Dia kata apa? Kalau orang yang zalim tahu apa orang yang dia zalimi dapat di akhirat, pasti dia akan kedekut untuk buat zalim pada orang. Boleh faham? Boleh faham? Bila dia zalim pada orang, dia tak tahu orang yang dia zalimi dapat apa kan? Tapi kalau dia tahu, dia buat apa? Dia rasa kedekut untuk zalim. Dia tak nak buat zalim. Kenapa? Kenapa aku nak bagi kebaikan pada dia? Samalah orang mengumpat kan. Kalau orang mengumpat tahu apa orang yang diumpati dapat, terus dia berhenti on the spot. Betul? Betul. Tapi kenapa dia sambung-sambung bersiri? Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Sebab dia rasa yang bila dia mengumpat, yang untung dia. Kalau dia tahu. Sebab tu ada satu hadis. Ada satu hadis. Orang yang kat dunia dia selalu dizalimi dan selalu dapat ujian musibah. Yang B pula jarang ada musibah, hidup senang je. Jadi B ni masa kat dunia menganggap kepada A kesian dia. Tapi bila pergi akhirat, B tengok A sedang buat apa? A sedang menerima hadiah-hadiah, pahala-pahala. Sebab dia paling banyak diuji, paling banyak dizalimi. Yang B pula, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku kat dunia dizalimi macam dia. Boleh faham? Jadi kalau orang nak zalim pada kita, relax. Sebab kita akan terima saham. Okey. Wa yaf'alullah, dan Allah akan Allah melakukan masya apa yang dia kehendaki. Ni di hujung ayat ni Allah nak beritahu apa ni? Kenapa Allah boleh teguhkan orang beriman di dunia pun teguh, tenang kan? Walaupun ujian besar, relax je, senyum je kan? Kemudian di akhirat dalam kubur pun boleh jawab semua soalan, luas pula kubur. Kenapa? Sebab Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Tapi manusia akan dapat kelebihan bila dia ikut kehendak Allah. Okey. Okey, ayat seterusnya. Alam tara. Tidakkah kamu melihat? Melihat di sini makna melihat dengan mata ke dengan akal? Dengan hati. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu perhati? Apa dia? Ilal lazina, kepada orang-orang yang badalu. Badalu apa mana? Badal. Haji badal apa mana? Haji badal.
Tukar. Kita ada belajar tajwid tak? Ada tak mak badal? Ada kan? Apa makna mak badal? Mak tukar lah. Contoh macam mana? Mak badal. Mat badal. Jangan baca mak badal lah. Contoh. Asal perkataan a'manu, dua hamzah kan? Dalam bahasa Arab bila susah nak sebut a'manu, susah, maka dia tukar hamzah kedua. Tukar itulah badal. Tukar tu adalah badal. Dia tukar apa? Hamzah kedua. Dia tukar hamzah kepada apa? Mat. Jadi kita tak baca a'manu, kita baca amanu kan? Panjangan ada mat. Sama juga iman. Ada mat. Mana mat dia? Kita belajar tajwid sikit. Mana mat dia? Ya. Kan? Tapi ni adalah dia panggil mat apa? Mat badal. Iaitu mat yang ditukar daripada huruf hamzah. Asal dia pada? Iman. Susah tak nak baca? Iman. Mana lebih mudah? Iman ke iman? Maka dia tukar hamzah kepada ya. Ya ni huruf mat. Kan? Ni dia panggil mak badal. Okey. Kalau badalu apa dah? Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mereka menukar? Menukar nikmatullah. Nikmat Allah. Tukar nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Apa nikmat Allah? Oh, nikmat yang paling besar lah apa dia? Dia nikmat Allah banyak kan? Tapi nikmat yang paling besar apa dia? Kalau dalam konteks ayat ni, boleh tak sebut nikmat Allah yang paling besar dan sebut dalil sekali? Yalah, apa dia nikmat tu? Betul lah, iman, Islam betul lah. Tapi dalam tafsir, dia sebut juga nikmat Allah di situ ialah nikmat. Saya nak tanya, orang kafir musyrikin Mekah ni terus menjadi celaka sampai ke akhirat sebab apa? Sebab dia tolak, dia kufur pada Nabi, dia kufur pada Quran. Jadi itulah yang maksud badalu nikmatullah. Mereka menukar nikmat Allah. Nikmat Allah pada Rasul, dia kata Rasul penipu. Nikmat Allah pada Quran, dia kata Quran sihir. Itu maksud dia. Jadi nikmat Allah di sini, satu Al-Quran, yang kedua Rasul. Kalau Rasul, apa dalil bahawa Rasul tu satu nikmat, satu anugerah besar Allah kepada hamba-Nya? Ada ayat yang kita baru belajar. Baru semalam ke tahun lepas? Baru kan? Anugerah. Oh, ingat anugerah aja, ayat tak ingat. Ayat apa? Surah Ali Imran ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164. Allah kata apa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Manna. Yang kalau lama ikut tadabbur ni mahir ni, insya-Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasula. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Apa dia? Ketika Allah mengutuskan seorang rasul. Jadi rasul tu nikmat. Dan rasul nikmat yang kedua juga adalah Quran. Boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat berapa dah? Bukan. Ayat 230. Cuba tengok ayat 230. Ayat ni panjang, ambil kat tengah-tengah. Wazkuru ni'matallah alaikum. Kemudian wama
anzala alaikum minal kitab wal hikmah. Ada Al-Baqarah 230. Bukan tengah-tengah, bukan awal. Awal dia apa dah? 231 ke? Sorry, 231 Al-Baqarah. Okey. Ini ayat ni bahagian di tengah-tengah kan? Bukan di awal. Okey. Cuba kita terjemah. Wazkuru, ingatlah nikmat Allah. Nikmatullah alaikum. Nikmat Allah ke atas kamu. Lepas tu Allah kata apa? Wama anzala alaikum, dan apa yang dia telah turunkan ke atas kamu daripada apa? Al-kitab wal hikmah. Cuba tengok ayat ni, mula-mula Allah sebut nikmatullah. Ingatlah nikmat Allah. Lepas sebut nikmat Allah, Allah sebut apa? Quran dan hikmah. Makna apa tu? Nikmat yang paling besar tu lah, dua tu lah. Saya nak tanya, Quran dan hikmah termasuk tak nikmat Allah yang Allah suruh sebut? Termasuk tak? Termasuk. Dah termasuk kan? Kalau dah termasuk, apa faedah lagi Allah sebut ni? Tak payahlah, sebab Quran dah masuk kat sini. Kenapa Allah sebut lagi? Bila Allah sebut lagi benda yang Allah dia sebut secara umum, lepas tu Allah sebut secara khusus, makna Allah nak beritahu dalam nikmat Allah yang banyak-banyak tu, yang paling penting Quran dan sunnah. Boleh? Tapi Quran inilah yang orang kafir menukarkannya. Tukar apa? Dia jadikan nikmat tu sebagai apa? Kufran. Kekufuran. Iaitu mereka kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Nabi Muhammad. Boleh? Sekarang ramai tak yang kufur dengan Al-Quran? Ramai. Walaupun namanya Islam. Quran hanya dijadikan sebagai bahan bacaan, perhiasan. Sebenarnya itu termasuk kufur. Yang Nabi kata apa? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Quran mahjura. Wahai Tuhan, kaum aku mengambil Al-Quran sebagai bahan yang ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Dia sama ada tak baca langsung, ataupun dia baca untuk khatam, untuk dapat pahala tapi tak faham. Sama juga dia kufur kepada Al-Quran. Ataupun dia faham tapi dia tak amal, sama juga kufur. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, dia ambil Quran sebagai apa? Sebagai panduan, dan sebab itu dia boleh menguasai dunia. Yang kafir ikut orang beriman kan. Tapi sekarang orang Islam ambil Quran bukan sebagai panduan hidup, sebagai bahan bacaan. Dan sebab itu orang Islam terus mundur kan. Okey? Jadi maksud menukar nikmat Allah tu luas. Kadang-kadang orang Islam pun ada penyakit ni. Iaitu dia ambil Quran bukan sebagai panduan dalam kehidupannya. Bahan bacaan. Bahkan ada seorang ulama dia kata, antara punca orang Islam mundur, ketinggalan, dihina di mana-mana tempat, antara punca apa dia? Mereka menjadikan Quran sebagai bahan untuk pertandingan. Tarannum, bahan untuk bertanding, musabaqah Al-Quran. Sahabat-sahabat dulu jadikan Quran untuk bahan untuk diamalkan, maka mereka maju, yang mundur orang kafir. Sekarang orang Islam menjadikan Quran sebagai bahan untuk bacaan, untuk pertandingan lagu, maka mereka mundur, orang kafir ke depan. Betul? Sebab tu akhlak mulia ada kat siapa sekarang? Orang kafir. Dia ada akhlak tanpa Al-Quran. Orang Islam ada Al-Quran tanpa akhlak. Boleh faham? Inilah masalah ni. Mereka menukarkan Al-Quran sebagai bahan bukan untuk diamalkan. Maka dia kufur. Dan wa'ahallu. Wa'ahallu apa dia? Dan
Mereka menempatkan qaumahum, kaum mereka darah, bawar kecelakaan, tempat negeri ataupun tempat kebinasaan. Oh, okey. Mereka menempatkan kaum mereka. Siapa mereka ni? Orang kafir. Orang kafir yang mana ni? Yang menukarkan Quran menjadi bahan bukan untuk diamalkan, kan? Dan orang kafir inilah yang menempatkan kaum mereka di tempat yang celaka. Maksud apa? Allah tak kata mereka celaka, kan? Tak, Allah kata mereka menempatkan kaum mereka celaka. Dia yang memilih untuk menjadi zalim. Ha? Dia memilih, bukan. Mereka menempatkan kaum mereka di tempat yang celaka. Kenapa Allah tak kata mereka yang menukar nikmat Allah itu celaka? Tapi Allah kata mereka menempatkan kaum mereka di tempat yang celaka. Maksudnya, mereka bukan setakat mereka yang sesat, tapi mereka menyesatkan lagi kaum mereka. Puncanya, betul? Kan Abu Jahal, Abu Lahab cakap pada orang musyrikin Mekah pada, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Quran. Kalau ikut, kamu akan jadi gila, kan? Akhirnya, mereka menjadikan kaum mereka pun sama-sama sesat. Dia panggil apa? Sesat lagi menyesatkan. Okey? Boleh? InsyaAllah. Jadi daripada contoh ni, kita boleh buat kesimpulan lah. Kalimah tayyibah. Jangan beli kurma tayyib saja, tapi kalimah tak tayyibah. Perbandingan satu. Yang kedua, kalimah khabisah. Okey? Kat dunia, ini dunia, kita buat peta minda alam kubur pada mahsyar. Kemudian akhirat betul lah ni, akhirat. Okey, cuba tengok. Kalimah tayyibah, apa dia dapat kat dunia? Kan Allah kata pokok yang baik ni, akar dia mendalam, kemudian dahan dia tinggi menjuram. Makna dia akan buat kebaikan pada orang. Jadi penyebar kebaikan. Kemudian terang. Orang kafir apa dapat? Buah-buah hanzal, kan? Pokok tu akar dia tak mendalam, kemudian cepat tumbang. Dapat apa? Kosonglah, kan? Kehidupan dunia ni berapa tahun? Berapa tahun? Antara 60 hingga 70 tahun. Okey. Bila masuk alam kubur, orang yang ada kalimah tayyibah, dia dapat apa? Yusabbitu. Teguh. Dapat jawab, kan? Dan kuburnya akan luas. Okey, orang kafir pula? Sempit kubur, kemudian dipukul, diazab. Kubur luas, taman syurga. Okey, di dalam kubur ni berapa lama hidup? Siapa ada pengalaman? Berapa lama? 50,000 tahun. Tak tahu. Ini tak tahu. Tapi yang penting lebih daripada Dunia. 70 tahun. Ialah sampai kiamat tak tahu berapa lama. Kita tak tahu bila kita mati dan tak tahu bila kiamat ni, kan. Katalah lebih kurang lah. Lebih kurang apa?
Agak-agak nak kiamat bila? Apa? Agak-agak. 50 lah. Cepat sangat tu. Cepat sangat. Ha. Ustaz Suran tak? Dan Imam Mahdi tak turun lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi. Katalah 500 tahun, boleh? Kan? Boleh? Okey? Di pada mahsyar. Pada mahsyar berapa lama? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Orang beriman yang bawa kalimah thayyibah apa? Cahaya. Kan? Diberi minum kan? Dan sebenar 50,000 tahun bagi orang beriman seperti antara solat zuhur dengan asar. Ada pendapat mengatakan macam waktu solat zuhur je. Walaupun 50,000 tahun, tapi orang beriman waktu solat zuhur. Okey, orang kafir dapat apa? Azab apa di pada mahsyar? Panas matahari, sejengkal dengan kepala, peluh, mandi peluh. Apa lagi? Gelap, dahaga, muka hitam. Dan dalam surah Isra, dia berjalan dengan muka kat bawah. Pekak lagi, bisu, buta. Kemuncaknya di akhirat yang bawa kalimah thayyibah syurga. Yang ni berapa lama ni? Akhirat berapa lama? 1,0,0,0,0. Tak ada hujung. Forever. Saya buat gambar raja ni supaya apa? Supaya kita nampak. Ramai orang beramal masa kat dunia kan. Fokus je untuk 70 tahun ke, untuk 500 tahun ke, untuk 50 ataupun untuk kekal. Kebanyakan manusia. 60 tahun. Ni je. Ni. Jadi kalau seronok 70 tahun je. Kan? Tapi orang beriman, target dia, fokus dia apa dah? 100. Ya. Kalau susah 70 tahun tak ada apa. Dia fokus apa ni? Bermula daripada sini. Yang penting masa alam kubur yang 500 tahun ke 1000 tahun, luas kuburnya, taman syurga. Kemudian di pada mahsyar, dia duduk sekejap je. Dan kemuncaknya dia masuk syurga. Tapi prosesnya mesti bermula daripada sini. Betulkan akidah. Betulkan akidah. Peganglah Quran dan sunnah sahaja. InsyaAllah selamat. Termasuklah ijma' qiyas. Tapi yang penting, Quran dulu. Ada yang pegang ijma' tapi Quran tak faham. Ada yang pegang qiyas tapi sunnah berterabur. Tak boleh. Dia yang paling utama Quran dengan sunnah. Lepas tu barulah ijma' dan qiyas. Okey? Boleh nampak? Allah nak bagi contoh macam ni lah. Kamu sebenarnya nak ke sini je, syurga neraka. Jadi jangan buang masa ni. Masa 70 tahun ni jangan buang masa. Betulkan kat sini, insya-Allah di hujung akan betul. Okey? Cukup ah? Okey, kita tengok soalan. Betulkah akidah ikut Al-Quran dan Sunnah? Kejap. Apakah kelebihan? Apa tu? Kubatul hajah. Khutbah hajah. Khutbah al-hajah. Kelebihannya makna kalau kita nak mula percakapan ke ataupun ceramah ke ataupun kelas, kita ambil daripada apa yang Nabi mula ketika membaca khutbah al-hajah. Ada pendapat mengatakan khutbah al-hajah ketika Nabi berkhutbah ketika hajatul wada'. Nabi buka dengan nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh kan. Jadi hukumnya hanya sunnah lah. Kalau kita ikut, itu adalah sunnah Nabi. Dalam keadaan sekarang, kebenaran berhadapan 72 kelompok yang memusuhi Islam. Maknanya orang-orang membawa sunnah dan kebaikan tidak akan disenangi. Adakah ciri-ciri pembawa kalimah thayyibah sekarang ialah orang yang tidak disenangi oleh? Tak, dia sebenarnya siapa-siapa yang bawa kebenaran,
dia mesti akan dibenci. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, tidak ada seorang Nabi pun malaikat mesti akan dituduh sebagai tukar sihir, gila, tok bomo dan sebagainya. Tak ada seorang Nabi pun. Makna apa? Kalau ada Nabi, orang tak tuduh gila, dia bukan Nabi. Itu sebenarnya Allah nak sampaikan mesej. Kalau kita bawa sama seperti yang Nabi bawa, kita tak akan terlepas daripada tuduhan tu. Orang kata gila ke, bodoh ke, ketinggalan zaman ke, ekstrim ke. Tapi kita kena check lah. Kadang-kadang orang tuduh memang betul pun. Orang tuduh kita merapu. Tengok. Mungkin kita bawa benda yang merapu. Jadi kita muhasabah diri kita. Bila orang tuduh, kita muhasabah. Check. Di mana salah kita? Kalau kita check semua yang kita ikut ada dalil, hadis sahih, maka orang yang tuduh itulah yang salah. Tapi kalau dia tuduh, kita check, kita betul-betul salah. Betulkan kita. Jadi nak bawa kebenaran, mana sebab itulah ulama kata, kenapa setiap Nabi mesti ada musuh? Dan musuh dia bukan orang jauh, kaum mereka sendiri. Kaum kerabat mereka sendiri. Kenapa? Jawapannya ialah sebab semua Nabi bawa kebenaran. Dan bila kebenaran, semua nafsu tak suka. Betul? Semua nafsu tak suka. Yang baik ni Allah jadikan nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka kebaikan, dia akan bertembung. Jadi kalau kita bawa yang benar, nafsu tak suka. Dia akan menghalang, dia akan sekat dan kita akan diuji. Okey? Bagaimana orang yang rajin baca Al-Quran sepanjang hayat tapi tidak faham Quran, adakah Quran jadi? Tak boleh. Dengar Nabi sebut dalam satu hadis, Iqra'u Al-Quran. Baca Quran. Jangan baca hadis paruh, baca hadis sampai habis. Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dengar maksud perkataan yang Nabi guna. Nabi kata, bacalah Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada siapa? Ashabul Quran. Bukan kepada pembaca. Kalau kepada pembaca, Nabi guna perkataan lain. Apa dah? Kalau seorang qari', kalau ramai qurra'. Kalau Quran yang dibaca memberi syafaat kepada pembaca, hadisnya bunyi macam ni. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li qurra'il Quran. Bukan. Ataupun Quran memberi syafaat pada penghafal, maka bunyi hadis lain, iaitu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li hufazil Quran. Kalau Quran boleh memberi syafaat kepada orang yang khatam, bahasa hadis lain, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li khutamil Quran. Tak. Nabi kata memberi syafaat kepada siapa? Satu golongan je, ashabul Quran. Siapa ashab? Ulama kata ashab ni orang yang betul-betul memiliki Al-Quran. Dia baca, dia faham, dia amal, dia sampai. Orang macam ni baru dilayak panggil pemilik Al-Quran. Macam saya kata ni, saya sahibut telefon. Saya pemilik telefon. Bila saya dilayak dipanggil pemilik telefon? Bila saya betul-betul guna telefon, saya betul-betul memanfaatkan. Tapi kalau saya beli telefon, duduk kat rumah, susah saya nak panggil ini telefon saya. Sebab saya tak pakai pun. Maka begitu juga Quran. Quran dipanggil pemilik Al-Quran bila kita Quran tu jadikan sebagai panduan kehidupan kita, kita baca, kita amal, Quran sentiasa dalam hati kita, barulah dipanggil ashabul Quran. Jadi yang baca saja tak faham, saya tak tahu apa nasib dia. Kalau ikut Al-Quran, Allah mencela, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Allah cela orang yang tak tadabbur. Tapi tidak ada ayat yang Allah mencela orang yang tak baca. Wallahu a'lam. Amalan sunnah ke baca setiap hari surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran? Dapat. Sebenarnya baca Al-Quran sunnah bukan setiap hari surah Baqarah, tapi baca Al-Quran setiap hari. Sebab itulah kata Syekh seorang ulama, dia kata sebaik-baik orang beriman, sebaik-baik khatam sebulan sekali. Kalau khatam sebulan kali, maknanya dia tak bacalah surah Baqarah setiap hari. Kalau baca surah Baqarah dan Al-Imran setiap hari, dia takkan khatam sampai bila-bila. Kan? Jadi yang terbaik ialah dia khatam sebulan sekali. Maknanya mula daripada awal bulan surah Baqarah dan akhir bulan berakhir dengan surah An-Nas. Kemudian awal bulan depan pula mula lagi surah Baqarah. Bukan mesti setiap hari.
Tapi baca Quran mesti setiap hari. Dan kata Syah ni, ulama ni dia kata, lagi baik ialah 10 hari dia khatam sekali. 10 hari khatam sekali. Lagi baik seminggu 7 hari dia khatam sekali. Macam Khalifah Osman bin Affan, dia khatam 7 hari sekali. Tapi jangan salah faham. Sahabat ni dia khatam dalam keadaan dia faham tak? Faham. Dalam keadaan dia beramal tak? Ya. Jadi Quran tu dah menjadi dalam kehidupan mereka, dalam akhlak mereka. Sebab tu bila mereka baca dalam keadaan faham, laju je. Laju je. Tapi kita bila baca tak faham, rasa berat, rasa malas kan. Sebab tu yang terbaik, baca terjemahan dulu, tadabbur dulu, baru baca. Okey? Dan siapa yang tak boleh khatam Quran dalam setahun, ataupun setahun hanya berdapat sekali je, ni ada masalah ni. Ada masalah. Okey? Betul tak fahaman saya bahawa orang yang berpegang pada kalimat tajimah adalah orang yang beriman dan mengerjakan amalan? Ya, betul. Betul. Tapi tengoklah tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia apa tu? Teguh, tenang kan? Bila datang ujian pun dia tak goyah. Jangan pegang pada Quran dan hadis. Bila datang ujian, lingkup. Oh, daripada Australia. Istiqamah pegang kuat-kuat dengan Quran dan ittiba' sunnah. Untuk zikir pagi sampai pukul berapa dikira pagi, dan zikir petang dari pukul berapa. Dia ulama beza pendapat lah, tapi pendapat yang paling sahih kalau zikir pagi lepas subuh sampai terbit matahari. Itu dipanggil zikir pagi lah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau tak habis, bila dah terbit matahari tak habis lagi, boleh je sambung. Ada yang mengatakan sampai pukul 10-11 pun boleh. Tapi sebenarnya tak sepatutlah, benda yang baik dan tak panjang pun, tapi kita sampai lewatkan. Dan kalau petang selepas asar sampai maghrib. Dan ada pendapat mengatakan lepas maghrib pun boleh sambung lagi. Yang terbaik ialah buat terus selepas asar. Bagaimana sebenar adab berdoa? Saya mengalami peristiwa apabila mengharapkan pada ilahi sahaja, tapi terasa seperti Allah tidak mempedulikan doa saya. Sedangkan pada ketika itu saya hanya berharap pertolongan Allah dan hanya memohon pertolongannya saja. Dan ketika itu rasa. Ni soalan ni dah tanya ni sebelum ni. Tak, sebenar saya nak simpulkan. Bila kita doa dan Allah tak makbulkan, kita rasa Allah tak pedulikan. Subhanallah. Masa kita berdoa, kita hidup tak? Siapa yang bagi kita hidup? Allah. Kalau Allah tak peduli, Allah bagi mati lama dah. Yang kedua, masa kita berdoa, kita sihat tak? Sihat. Siapa bagi kita sihat? Allah. Kalau Allah tak peduli, Allah bagi kita sakit di hospital. Terlentang ke hospital. Masa berdoa, kita boleh baca tak doa? Siapa bagi kita boleh baca? Berapa ramai yang tak boleh baca? Berapa ramai yang bisu? Siapa yang bagi? Allah. Macam mana kita kata Allah tak pedulikan? Tak. Wajib bersangka baik. Antara sebab. Sebab tu ulama sebut ciri-ciri doa dimakbulkan ialah wajib bersangka baik pada Allah. Dan antara sebab doa tidak dimakbulkan, kita bersangka buruk pada Allah. Ini dah ada unsur-unsur sangka buruk pada Allah. Allah tak peduli pada saya. Tak. Kamu yang tak peduli pada Allah. Berapa lama kita tak peduli pada Allah? Berapa lama kita tak baca Quran? Berapa lama kita tak hayati maksud yang Allah cakap dalam Quran? Kita sebenarnya tak peduli pada Allah. Bukan Allah tak peduli pada kita. Muhasabah diri kita, cek diri kita. Berapa banyak kita tak peduli pada perintah Allah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana kita nak bagikan masa antara membaca Quran dengan masa untuk tadabbur? Dan sebenarnya soalan ni, bagaimana kita nak bagi masa untuk baca Quran dengan tadabbur kan? Bagaimana? Saya jawab dengan soalan. Bagaimana kita nak bagi masa antara pergi kerja, cari duit dengan menguruskan rumah tangga dan menguruskan anak? Bagaimana cara kita bagikan masa? Soalan tu orang tak tanya. Kenapa? Semua pandai kan? Betul? Kenapa semua pandai? Bab dunia dia tak tanya. Bagaimana nak bagikan masa? Sebab apa? Sebab matlamat dia dunia.
Bila matlamat dia dunia, dia pandai-pandai cari, pandai-pandai urus. Tapi bila matlamat dia bukan akhirat, dia mula tanya, macam mana? Kalau cuba letakkan matlamat kamu ialah akhirat, matlamat kamu hidup nak faham Quran, automatik mesti ada masa. Sebab matlamat besar. Tapi kalau jadi baca Quran tadabbur sampingan, yang tu yang tak ada masa. Bila tak ada masa, sebab kita jadikan itu bukan matlamat, kita pun pening. Bila masa nak baca Quran? Sebab itu bukan matlamat utama kita. Betul tak? Sebab itulah para sahabat, Nabi dan para sahabat baca Quran setiap hari. Bahkan ada yang khatam sampai 3 hari sekali khatam. Tapi mereka malam solat malam. Siang hari mereka berdakwah, siang hari mereka berjihad. Tapi baca Quran sentiasa. Sebab mereka menjadikan akhirat matlamat dia. Jadi Quran mengajar mereka cara menguruskan masa. Wal asri kan. Bila kita jadikan dunia sebagai matlamat, kita asyik tidak ada masa untuk Al-Quran. Wallahualam. Tak apalah, saya bagilah tips. Contohlah, satu hari ada 24 jam. Kita ambil satu jam untuk tadabbur, kemudian setengah jam untuk baca Al-Quran. Kita tadabbur dulu setengah jam, 1 jam. 1 jam kalau kita tadabbur, katalah boleh berapa page? Kalau kita baca terjemahan dia. Katalah 5 page. 5 sikit sangat kan? 20. Sejam. Ni baca terjemahan ni. Katalah 5 page kan. 1 jam kita boleh baca terjemahan 5 page kan. Lepas tu kita ambil masa yang tadi pagilah. Lepas tu ada masa petang ke lepas maghrib, kita baca setengah jam yang kita tadabbur tadi. Sejam setengah kan. Cuba dulu. Kalau dah rasa seronok laju, ada je masa. Jom kita jalan. Oh, minta maaf saya tak ada masa. Kenapa? Ni dah seronok baca Quran. Automatik ada masa. Lepas tu besok tambah lagi insya-Allah. Cuba bayangkan kalau kita buat daripada dulu kan. Sejam setengah ada. Berapa banyak ada ayat surah yang kita faham. Tapi sebab itu bukan matlamat. Kita baca dan khatam berpuluh kali. Satu ayat pun tak faham. Wallahualam. Banyak ustaz-ustaz yang mengajar di masjid dan madrasah menyatakan orang yang pegang Al-Quran itu sunnah. Al-Quran dan sunnah saja itu akidahnya tak betul. Sebab katanya orang awam tidak boleh ambil literally ayat Al-Quran. Tapi tak sekarang kita hujah kita ustaz kata kan? Ustaz kata apa? Orang yang pegang Quran dan sunnah tak betul kan? Okey. Sekarang Nabi yang cakap, dengar Nabi cakap. Yang tadi ustaz kata, Nabi cakap apa? Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang betul-betul, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Hadis sahih. Okey. Sekarang yang Nabi cakap dengan ustaz cakap, kamu nak bergaya mana? Kalau nak pegang ustaz, silakan. Kalau kamu yakin yang ustaz tu cakap betul, silakan. Tapi kamu akidah kamu ada masalah. Sebab bila kamu pegang ustaz, tolak Nabi, mana kamu dah tolak Tuhan. Sebab Nabi diutuskan oleh Allah. Okey, satu. Yang kedua, bila kita pegang Quran dan hadis, bagaimana Nabi cakap, bukan bermakna kita pegang Quran dan hadis saja. Mustahil kita pegang Quran dan hadis tanpa kita rujuk pada ulama. Sebab nak faham Quran, kena baca tafsir. Tafsir siapa yang tulis? Ulama. Jadi siapa yang mengatakan pegang Quran dan hadis langsung tak rujuk ulama, penipu besar. Pembohong besar. Tidak mungkin dia faham Quran tanpa tafsir yang ditulis oleh ulama. Tidak mungkin dia faham sunnah Nabi, hadis Nabi tanpa dia rujuk pada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama. Dan tak mungkin juga dia pegang pada sumbernya Quran dan hadis saja tanpa dia rujuk pada ijma' dan qiyas. Sebab apa? Ada masalah baru yang tak disebut dalam Quran dan hadis. Dia mesti rujuk pada pendapat ijma' ulama. Dia mesti juga rujuk pada qiyas. Sebab ada masalah-masalah baru yang tak disebut dalam Quran dan tidak ada zaman Nabi. Maka kita rujuk, kita pakai kaedah ijma' dan qiyas. Jadi kalau pegang pada Quran dan hadis saja tanpa rujuk ulama, penipu besar. Wallahualam. Sebaik saja jenazah masuk ke kubur akan ditunjukkan potret gambar Rasulullah oleh malaikat. Sama ada kita kenal ataupun tidak, gambar Rasulullah akan menentukan tempat kita di syurga ataupun neraka. Saya dalam hadis tak sebut.
ditunjuk potret ke, gambar ke, ditayang ke, tak disebut. Cuma hadis ni mengatakan apa? Seorang ditanya pada si mati, maza taqul fi hadzal rajul? Apa kamu cakap tentang lelaki ni? Itu je hadis sebut. Lelaki ni adakah dalam bentuk gambar ke potret? Wallahu alam. Saya tak tahu. Yang penting bukan makna orang yang kenal muka Nabi yang boleh jawab, bukan. Yang boleh jawab ialah orang yang ikut sunnah Nabi. Abu Jahal kenal tak muka Nabi? Tapi boleh jawab tak? Tak boleh. Yang boleh jawab ialah yang ikut sunnah Nabi, bukan yang kenal muka Nabi. Okey. Tak tahu nak hantar anak sekolah mana. Saya pun tak tahu nak hantar ke mana. Kena tahu bahasa Arab ke untuk tadabbur supaya dia sebaik-baiknya kena tahu bahasa Arab lah. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Tapi jangan kita jadikan mesti tahu bahasa Arab baru boleh faham Quran. Berapa ramai pelajar yang belajar tadabbur, dia boleh faham Quran tanpa tahu bahasa Arab, kan? Sebab apa? Sebab dia belajar dengan orang yang faham bahasa Arab. Cukup, kan? Kalau nak tunggu faham bahasa Arab baru nak faham Al-Quran, agak-agak berapa ramai yang mati tanpa faham Al-Quran, kan? Ramai. Dan sekarang ramai tak orang yang faham bahasa Arab pun tak faham juga Al-Quran. Ramai tak? Ramai. Abu Jahal pakar bahasa Arab, kan? Tapi menentang Al-Quran. Okey dah. Benarkah ayat-ayat Quran boleh digunakan untuk perubatan? Boleh. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Contoh surah Al-Fatihah, 3 kul, kan? Ayat kursi. Tapi sebaik-baiknya kita guna ayat Quran ataupun surah yang Nabi guna. Yang selain pada itu, tak payahlah, kan? Sebab takut-takut kita dah pakai akal kita, kan? Semua orang kata ayat ni penyakit untuk rawat penyakit lutut. Ayat ni untuk penyakit jantung, kan? Akhirnya ustaz ni ayat lain, ustaz tu ayat lain, dan semua tak faham ayat Quran. Dan akhirnya terabai tujuan Quran diturunkan untuk dijadikan panduan. Akhirnya Quran hanya dijadikan untuk merawat fizikal saja. Itu dah salah tujuan. Okey. Tak ada ya? Okey dah. Kalau ada pun kira macam tak ada. Kita insya-Allah kelas kita akan datang ialah pada hari Isnin pukul 10 pagi insya-Allah. Facebook Seraka kelas hari Isnin. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.